الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bertemu pada hari yang penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, as-salafus salih, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga di dalam kesempatan waktu sedikit ini kita sama-sama dilimpahi dengan rahmat dan juga hamparan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sambung kembali perkara yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, iaitu ada 3 atau 4 perkara yang menjadi halang dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang disebut aqabatul awaik. Aqabatul awaik, penghalang untuk kita mengerjakan ibadah ni. Yang pertama sekali, dunia. Yang kita sudah berhuraikan sedikit tentang dikatakan dunia ini, yang mana kalau kita lihat, dunia ni tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat dalam kehidupan kita ini. Kerana apa? Dia hanyalah sebagai perhiasan yang sementara dekat dunia ini. Kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang benar, melainkan Allah sebut dalam surah Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya dunia ini hanyalah senda gurau dan mainan saja. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah sekadar ujian semata-mata, yang mana kita akan lalui kehidupan yang sebenarnya apabila nanti kita mati. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan mainan saja, yang itulah yang diambil oleh musuh-musuh Islam, terutamanya golongan Yahudi dan Nasara, yang mana mereka menjadikan dunia ini diambil sebagai senda gurau dan
Mereka tak mampu untuk angkat senjata untuk berperang dengan orang Islam. Sebab bila berperang dengan orang Islam ingin mati syahid, sedangkan mereka takut untuk mati dalam setiap peperangan. Mereka takut nak menghadapi kematian ini. Tapi bagi kita orang Islam, kita memang nak mati kalau kita berperang, dengan sebab kita nakkan kita akan syahid di sisi Allah SWT. Tapi bila kita lihat bila mana dunia ini dikatakan hanyalah senda gurau dan mainan saja, yang menjadi yang dikatakan, saya katakan senjata bagi orang yang dikatakan Yahudi atau Nasara nak menjahanamkan orang-orang Islam ini. Yang dikatakan senda gurau dan permainan itu termasuklah hiburan yang melalaikan, sehingga kan kita ini ikut sungguh. Segala dikatakan hiburan itu dalam bentuk filem, bentuk fiction, bentuk dalam dikatakan hiburan itu boleh jadi fashion dan sebagainya. Mereka akan mengolah segala apa yang dikatakan menyebabkan kita ini meninggalkan agama kita ini, atau meninggalkan kehidupan beragama. Sebagaimana juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan tardha 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa lan tardha 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi dan Nasara itu, melainkan dikehendaki kita ini meninggalkan kehidupan agama kita ini, kita akan ikut cara kehidupan mereka ataupun cara-cara di mana kehidupan yang dikatakan memisahkan agama daripada kehidupan. Itu tujuan mereka ini, supaya kita ini tidak ada kekuatan agama ataupun dikatakan pegangan yang kuat dengan agama, ataupun akidah kita ini jadi longgar. Sedangkan di dalam kehidupan kita ini, cara kita hidup dengan cara berpegang dengan agama Islam itulah cara yang dikatakan sempurna ataupun syumul dalam kehidupan kita ini. Bila kita tidak mahu berpegang kepada agama, lalu kita boleh tanya balik, dengan apa yang kita nak bawa dalam panduan dalam kehidupan kita ini. Melainkan bila mana kita meninggalkan agama dalam kehidupan kita ini, pasti kita ini akan diletakkan dalam perangkap hawa nafsu yang akan membawa kita ini kepada keruntuhan, kehinaan dan kemurkaan Allah SWT. Bila mana kita berada dalam keadaan yang macam tu, waktu tu musuh-musuh Islam akan mudah memerangi umat Islam yang keadaan dalam ketika itu lemah, dengan sebab mereka tidak berpegang kepada agama. Dijadikan macam tu supaya mereka ini dapat menguasai orang Islam, sehingga sudah tidak ada lagi pertentangan dengan kehidupan dikatakan apa yang nak ditentang tentang cara-cara kehidupan Yahudi dan Nasara. Kita boleh katakan bila kita lihat saudara-saudara se-Islam kita dibunuh, ditembak, terutamanya di Gaza, di Palestin dan banyak tempat lagi di dalam dunia ini, yang mana orang Islam ini seolah-olah menjadi makanan yang dihidangkan kepada orang musuh-musuh Islam. Lalu mereka ini mengambil kesempatan untuk ibaratnya makan sekenyang-kenyangnya ataupun sepuas-puasnya. Padahal orang Islam sudah tidak ada kekuatan pada waktu itu, sebab mereka meninggalkan kehidupan beragama. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnun al-mu'minin, sijnun al-mu'minin, ad-dunya sijnun al-mu'minin, berarti kehidupan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafirin, syurga bagi orang kafir. Sebab itu mereka, kita lihat kehidupan mereka tidak berpegang kepada agama. Mereka rasakan kehidupan mereka ni perlu dipenuhi dengan hak-hak asasi manusia, hak kehendak mereka. Mereka tidak berpandukan kepada syariat Allah, mereka tidak berpegang kepada tauhid, mentauhidkan Allah, dan mereka tidak mempunyai akhlak Islam dalam kehidupan ni. Bila mana mereka berlepas dengan agama, dunia akan menyebabkan kita ini hilang panduan dalam kehidupan ini apabila mana kita ikutkan sungguh kemahuan dunia ini, sehingga kita tidak akan pergi ke mana-mana dalam kehidupan ini. Kita kutuk Yahudi, kita kutuk Nasara,
bila saat mereka melakukan pelbagai penindasan kepada saudara se-Islam kita, kita pun berpiket angkat spanduk. Kita di spanduk itu tertulis Yahudi laknatullah, Yahudi musuh Allah, musuh Islam. Kita kata musuh Islam, tapi dalam dada kita ni banyak Yahudi. Dalam dada kita ni banyak Yahudi. Kehidupan kita masih lagi berpegang dengan cara-cara hidup Yahudi dan Nasara. Kita tak ikut sungguh dengan cara Islam. Kita tidak berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita kena keluar daripada kehidupan sebagai orang Islam ini, keluar pada peringkat sekurang-kurangnya kita berada dalam keadaan yang disebut mukmin. Sebab ada perbezaan antara mukmin dengan muslim, tak sama. Mukmin itu dikatakan dunia ini sijnul mukminun, penjara bagi orang mukmin. Tapi ada orang Islam yang dia mengaku Islam, dia duduk di luar penjara mukmin ini, ataupun dia duduk luar daripada penjara Allah SWT. Mereka ini walaupun nama di Islam, tetapi mereka tidak mengikuti cara-cara kehidupan Islam. Mereka ada yang tak semayang walaupun mereka mengaku mereka Islam. Mereka ada yang ingkar dengan segala dikatakan perintah ataupun syariat yang Allah tentukan dalam kehidupan ini. Mereka tak mau ikut. Lalu Islam mereka ini macam mana? Islam ini yang macam inilah yang diinginkan oleh Yahudi dan Nasara. Sebab tu pada kalimah, kalau kita tengok dalam kalimah yang dikatakan lan tarda, dua-dua itu ada lan tarda. Lan tarda Yahudi, lan tarda Nasara. Wa lan tarda ankal yahudu wa lan Nasara. Lan Yahudi, lan Nasara, menunjukkan mereka ni, lan itu maksudnya mereka ni tidak akan redha. Selagi mana kita ni tidak ikut cara mereka dan kita tinggalkan hidup keadaan sebagai seorang yang beragama Islam, kita ikut sikit-sikit ni, kita tengok dalam keadaan kehidupan kita sekarang ni, kan? Sehingga kan kalau dikatakan sampailah satu perkara-perkara yang dikatakan yang kecil-kecil, sekecilnya pun kalau kita tengok dalam keadaan bila mana diadakan ataupun macam contoh sekarang kita kata kenduri genara lah. Kita tengok kadang-kadang yang datang tu semua keluarga yang datang ke kampung semua daripada bandar-bandar yang besar. Tapi bila saat mereka berada di dalam komuniti kampung tu, mereka tak boleh tinggalkan satu benda yang disebut ni apa? Handset. Tengok. Sehingga benda macam ni tu dikatakan Yahudi beri benda macam ni sehingga kita lupa perhubungan silaturahim. Balik kampung pun masih pegang ni. Jumpa nenek sekejap, salam, lepas tu buat lalu. Yahudi nak sampai peringkat kita ni putuskan silaturahim, walaupun bukan dikatakan dalam kalangan kawan-kawan, itu dia memang jadi macam tu. Tapi di kalangan kalau kita tengok mak bapak anak-anak, contoh pernah tengok kalau kita pergi, katalah kita pergi makan dekat sebuah restoran, dekat kedai, ada satu keluarga datang, mak bapak datang, lepas dia order, anak pun keluar handshake, bapak keluar handshake, mak pun keluar handshake, duduk, tak ada apa bicara, duduk senyap macam tu. Tak apa jadi. Perhubungan antara mak dengan anak, anak dengan bapa, tak ada dikatakan ukhuwah, tak ada dikatakan rasa dekat, rasa kasih sayang, tak ada. Perpecahan dalam keluarga ni akhirnya akan masuk dikatakan perkara-perkara yang negatif daripada telefonnya. Kenapa? Dunia ni memang akan mengancam kita ini sehingga akhirnya kita akan ikut dua golongan ni. Macam mana kalau kita, tuan-tuan pernah tahu tak dalam keadaan yang dulu kita ni 3 tahun yang lepas, lebih kurang lah, saya jumpa dalam FB satu hari raya pertama, tengok satu orang yang saya kata dia mesti orang Melayu, pakaian dia baju Melayu, bersamping, bersongkok dan sebagainya. Lalu dia katakan caption di bawah dalam dikatakan gambar dia tu, alangkah gembiranya hati saya ni dan juga keluarga saya ni menyambut selamat hari raya. Dia tak cakap Idul Fitri, dia cakap hari raya. Dia kata menyambut hari raya
dalam keadaan dikatakan saya bukan dalam keadaan dikatakan saya bukan beragama Islam tapi Melayu. Macam mana? Pakaian super macam orang Melayu yang kita sangkakan dia Islam. Tapi bila kita tengok caption yang ditulis di bawah, alangkah gembiranya saya menyambut hari raya ni dalam keadaan saya bukan orang Islam. Seronok saya. Sekadar nak sambut hari raya. Bukan dengan sebab sebelum tu nak menjalani ibadah puasa, melakukan solat tarawih dalam bulan Ramadan. Tak ada lagi dia. Tak ada undang-undang dalam kehidupan dia, maka dia rasa dia bebas. Tuan-tuan tengok, benda inilah yang sekarang ini menjadi perancangan Yahudi dan Nasara. Kenapa? Mereka serang akidah umat Islam dengan cara yang macam ni. Kalau dulu kita rasa pernah tak kita dengar, kira-kira dalam 20 tahun dulu, mungkinlah ada yang dengar ataupun mungkin yang ada masih bersekolah ke apa kan. 20 tahun dulu, satu kejadian anak Tuan Imam di Negeri Sembilan, anak dia yang bernama Aisyah Buhari hendak dimurtadkan, berkahwin dengan seorang lelaki Kristian. Ada pernah dengar? Kan? Apa jadi dekat Aisyah Buhari? Anak Pak Imam dididik dia ni hafal surah Yasin, hafal surah Kahfi, surah-surah utama dalam Al-Quran semua dia hafal. Tudung apa? Bukan macam ada orang yang kita tengok orang perempuan, orang Islam tapi menutup aurat tidak dalam keadaan yang sempurna. Dirasakan cukup sekadar memakai tudung walaupun dalam keadaan baju sempit dan sebagainya. Menunjukkan apa dikatakan bentuk tubuh badan mereka. Dia tidak dikira sebagai menutup aurat. Sebab kita undang-undang ataupun syariat Allah SWT ini dalam keadaan dia nak menutup aurat, ya betul. Tapi dalam keadaan dia kena menutup aurat itu mengikut syariat Allah, bukan dipaksa syariat itu ikut dia. Boleh faham? Syariat ikut dia. Suka hati aku lah. Nak pakai macam mana? Nak tutup aurat ikut cara aku. Nak berfashion silakan, tapi fashion yang mengikuti syariat, bukan fashion yang memaksa syariat ikut dia. Ini dikata lantar tuan kali Yahudi wala Nasara. Ikut cara Nasara. Fashion, buatlah fashion macam-macam. Diperagakan fashion ini, konon-kononnya macam inilah yang menutup aurat. Rupanya orang ni pun mau ikut. Akhirnya mereka tidak pegang pada agama. Lalu tu saya katakan, jumpa dalam caption yang dia tulis tu, dia sambut hari raya sebagai orang yang bukan Islam. Ini saya katakan perancangan Yahudi. Kenapa? Sebab dia sudah lihat peristiwa yang berlaku ketika mana Aisyah Buhari nak dimurtadkan. Lalu dibawa perkara ini ke Mahkamah Tinggi untuk membuang perkataan Islam dalam IC dia. Kemudian dibicarakan orang Islam berkumpul dekat Mahkamah Tinggi menghalang pembicaraan itu, sampai terpaksa polis dan sebagainya turun semua untuk halang. Akhirnya cerita ni senyap. Keputusan daripada mahkamah pun tak ada apa. Kemudian terjadi lagi peristiwa yang sama. Orang daripada Banting, Lina Joy. Dah. Lina Joy. Sama je kes dia. Mak dia hari-hari pergi ke Jabatan Agama menangis. Jumpa dengan dikatakan Qadi, minta tolong macam mana nak selamatkan anak dia. Menangis mak dia. Hari-hari datang. Akhirnya bicara dekat mahkamah, nak bicara dekat mahkamah, dihalang oleh orang Islam. Kelah Mahkamah Tinggi. Tuan-tuan, lepas peristiwa itu, pernah tak dengar ada orang Islam yang nak murtad berlaku ataupun dikatakan berlaku persidangan Mahkamah Tinggi ataupun mahkamah apa dikatakan persekutuan nak memurtadkan orang Islam ni, tukar agama dia, buang perkataan Islam dalam IC dia. Ada dengar lagi tak lepas ni? Lepas Lina Joy ni ada dengar lagi tak? Tak ada kan? Tak rasa pelik. Sebab ni, itu saya katakan tadi, Yahudi ataupun Nasara ni, orang Islam ni disuruh murtad, tinggalkan agama ni, murtad, tapi tidak payah tukar nama.
1000 orang. Ini dayah yang sekarang ni berlaku, yang kita sendiri tak perasan. Yahudi dan Nasara memurtadkan orang Islam dalam keadaan tak payah tukar dikatakan nama, tapi kamu hidup dalam masyarakat. Bahaya. Kita tak tahu. Boleh jadi kawan, boleh jadi saudara mara. Tapi hidup, nampak cara kehidupan sebagai orang Islam, macam orang Islam, tapi mereka tidak berpegang kepada agama, tak semayang, tak puasa dan sebagainya. Allah sebutkan, sebab tu manusia ni dengan dunia ni menjadi penghalang dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Apa yang jadi halangan dengan kata yang pertama dunia, yang kedua manusia. Manusia yang macam mana? Ada 3 jenis manusia. Yang satu golongan fasik, yang lagi satu golongan yang dikatakan munafik, lagi satu golongan yang dikatakan kafir. Semua ni musuh-musuh Islam. Mereka mengaku mereka beragama Islam. Mereka tak akan dikatakan kehidupan cara Islam. Macam-macam istilah digunakan. Hadarilah ma'in, madani ke apa benda. Kau tengok sekarang berlaku kan? Di sebuah negara yang bernama Pasir Berdengu, bukan kat sini. Tengok macam mana berlaku. Akhirnya dia hendak macam mana Islam ni ikut cara mereka. Walaupun dalam keadaan kita tengok mungkin nampak macam baguslah. Bukankah di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-14 tak silap saya, Allah sebut wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat ni Allah tujukan kepada golongan munafik. Kenapa? Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berada bersama dengan orang yang beriman, dengan orang Islam, aku pun nak juga Islam. Aku nak juga Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, katakanlah aku juga beriman. Qalu amanna. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka kembali kepada puak-puak mereka, golongan-golongan mereka, dikatakan kita ni serupa je, sama je. Ini puak munafik. Kita nampak pada zahirnya nakkan Islam. Rupa-rupanya dalam hati mereka ni tak suka, mereka benci dengan Islam. Tak suka kerana apa? Zahir daripada mulut mereka akhirnya mengatakan Islam ni menyusahkan umat dia sendiri. Na'udzubillah. Islam ni menghalang kita ini daripada maju. Islam ni menghalang kita ini daripada berbagai sudut. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini halal, ini haram. Kita hidup sebagai orang Islam, ada 3 perkara yang kita tahu dalam agama ni. Yang pertama sekali akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Akidah, rububiyah, uluhiyah. Apa maksud rububiyah? Mengesahkan Allah, tidak pula dia bersekongkol dengan sesuatu, tidak pula dia mengharapkan sokongan ataupun dia maknanya tadi sama duduk sama tinggi rendah dengan sesuatu, sehingga kan akhirnya tidak ada beza antara Allah dengan yang dikatakan yang memiliki kuasa. Sedangkan Allah esa tunggal, tidak ada yang memberikan mudarat, tidak ada yang memberikan kelapangan, melainkan dia sendiri duduk di antara, dikatakan di arasnya mentadbir segala alam ini. Duduk di aras pun bukan kita kata faham duduk di aras itu dalam keadaan macam kita duduk. Akidah rububiyah mengesahkan Allah yang dia tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tidak ada sama dia dengan makhluk. Tinggi ke, rendah ke, tak tahu. Lepek ke, bulat ke, gemuk ke, kurus ke, tak tahu. Tak sama. Nak berpegang dengan perkara yang macam ni, sebab kita yakin perkara yang kita boleh lihat dengan mata, kita boleh pegang dengan tangan, kita boleh rasa dengan lidah, baru kita yakin. Yu'minuna bil ghaib, payah. Sebab tu dikata beriman. Bila dalam keadaan beriman, kita kena letakkan diri kita ini digelar sebagai mukmin, bukan sekadar muslimin. Mukmin, kenapa mukmin? Allah sebut dalam suratul Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna
innalladzina hum fi solatihim khashi'un. Qad, pada kalimah permulaan surah ni Allah sebut qad. Maknanya janji Allah sungguh-sungguh aflahal, berjayanya seorang mukmin. Tak sebut ada orang Islam yang duduk dalam Islam, dia dipanggil muslimin. Dia tidak dipanggil mukmin. Kenapa? Tadi yang saya katakan, dia mengaku di Islam tapi dia tidak semayang. Dia mengaku di Islam tapi kehidupan dia tidak berpegang kepada agama. Pada dia halal haram boleh saja, tak ada apa. Mana nak pegang Islam jadi macam tu? Sebab kita ni hendakkan kesempurnaan kehidupan Islam ini dengan sebab kita berpegang kepada tali Allah. Bukankah kita pegang, kita sebut dalam solat, dalam doa iftitah yang kita sebutkan, Hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Hanifah muslimah, Hanifah peluk, pegang. Pegang kepada apa? Aku berpegang teguh dengan talimu ya Allah. Hanifah muslimah wa ma ana minal, aku tidak bersekongkol dengan perkara yang dikatakan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak bersekongkol dengan perkara yang syirik engkau. Kita cakap macam tu, tapi dalam dada kita ni banyak Tuhan. Antara Tuhan yang duduk dalam dada ni Yahudi dan Nasara. Kita kutuk Yahudi, Yahudi lanatullah. Lagi apa? Ni bangsa yang dilanat dah, apa dah cakap, tapi dekat mulut ada Yahudi. Boleh faham? Kat sini tak ada orang cakap kan? Alhamdulillah. Bukan ada Yahudi kat mulut. Yang nama dia Dunhill, yang nama dia Benson and Hedges ke, gudang garam ke, kilang garam ke, gudang kunyit ke, apa benda. Benda tu semua daripada Yahudi. Tak, kita kutuk Yahudi, kita kutuk Yahudi. Tapi Yahudi tak pernah keluar daripada Sanubari. Hidup cara Yahudi. Apa Yahudi? Yahudi suruh, Yahudi berkendakkan kehidupan kita ni macam ni, diatur kehidupan kita ni macam ni, kita ikut. Sampai kita tinggalkan syariat Allah SWT. Kita tinggalkan syariat Allah, lalu kita nak berpegang dengan apa? Walaupun dalam solat tadi kita katakan Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Kita buat pengakuan dengan Allah. Betul ke tak betul? Pengakuan yang kita buat tu, kita yakin betul ke tak betul? Betul tak kita pegang dengan tali Allah? Walaupun orang cemuh. Sebab kita bukannya nakkan sanjungan daripada makhluk. Kita nak kita selamat dalam keadaan rahmat dan keredaan Allah SWT. Sampai kita mati. Selepas kita mati, kita ada kehidupan lagi di alam barzakh. Di alam barzakh tu kita akan hidup 4 hingga 500 tahun. Berapa lama? Sedangkan kehidupan kita kat dunia ni tak sampai 100 tahun. Amal kita bukan banyak. Boleh kira. Qalilan ma tashkurun. Allah sebut dah dalam surah Al-Mulk. Sikit sangat orang yang bersyukur kepada aku. Yang lain ikut Yahudi. Yang lain ikut tadi, mempersendakan agama. Tengok macam mana. Bila dikatakan oleh orang yang betul-betul alim dengan agama, faham tentang agama, supaya kita ni kembali semula ke jalan yang diredai Allah. Maksudnya apa? Kita ni kembali balik setelah kita ni diuji dengan ujian yang kita rasakan berat, bala yang besar ya Allah Ta'ala datangkan, penyakit Covid. Lepas Allah angkat sikit, Allah lepaskan kita ni daripada PKP, kita panggil PKP. Lepaskan daripada halangan PKP, boleh merentas sempadan dan sebagainya. Bebas kita nak buat apa. Bukan kita ni kembali kepada Allah, kita pergi kepada Yahudi. Betul. Ada lepas Covid, kita buat sambutan, ada konsert kan? Berapa kali konsert lepas PKP? Berapa kali? 3-4 kali lah. Betul kan? Kepala berapa? 500. Sanggup beratur. Kaunter tiket buka pada pukul 11 tengah hari, dia beratur daripada lepas subuh ataupun sebelum subuh dia dah dekat kaunter. Na'udzubillah. Sebab nak belikan tiket. Bukan ikut Yahudi. Islam suruh macam ni. Islam suruh kita ni berdoa, ada usaha ikhtiar dan tawakan. Yang itu Allah Ta'ala bagikan kita, ataupun kita short formkan benda tu, nama dia duit. Allah bagi kita duit. Allah tak suruh kita buat apa-apa. Allah bagi kita duit. Duit tu apa? Kita lepas sembahyang, kita berdoa. Lepas doa itu ada tak usaha yang kita lakukan dalam kehidupan ni? Ya, kerja sebagai usaha. Usaha itu supaya kerja ni menjadi ibadah. Ikhtiar kita pada jalan Allah SWT.
apa yang Allah Ta'ala uji kita ni semoga dalam keberkatan. Itu D-U-I-T apa? Tawakal pada Allah. Kalau Allah nak bagi kita kelapangan, yang Allah sebut dalam suratul An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahi ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maksudnya, kalau aku nakkan hidayah dan kurniakan dia taufik, aku akan lapangkan dadanya dengan Islam. Allah akan berikan dia agama. Dia akan rasa keseronokan dalam beragama ini. Sehingga akhirnya dia berpegang dengan agama ini, ataupun satu perkataan yang disebut al-halawah, kemanisaan dalam beribadah. Tapi bila datang nak beribadah, mula tengok bini bulan puasa dah dekat dah, punya risau muka. tak mau. Tak seronok dengan bulan ni, bulan keberkatan ni, sebab terhijab hati mereka ini dengan dosa. Bila hati mereka terhijab dengan dosa, lalu pada bulan Ramadan, apa dia katakan sekarang ni masih lagi berada dalam bulan Rajab. Sejak kita masuk bulan Syaban. Dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rajab ni, disuruh kita ni macam kanak-kanak yang baru nak bertatih, pelan-pelan dulu puasa sunat dan sebagainya. Syaban, kita masih lagi merasakan, tambah lagi, kalau mungkin dulu seminggu sekali, dalam bulan Syaban seminggu 2 kali, Isnin, Kamis, sampai masuk dalam bulan Ramadan, mereka sudah merasakan yang puasa itu satu kebiasaan yang mereka buat. Tapi baru orang yang nak mula puasa, mula kelang kabut, tengok macam ni. Kenapa? Sebab dunia duduk bertahta dalam hati ini, sehingga akhirnya dunia ini, dalam hati mereka ni penuh dengan dunia, syahwat, hawa nafsu, syaitan duduk sekali, sehingga kan malaikat yang nak membawakan hidayah dan petunjuk Allah terhijab daripada apa dikatakan kurnia Allah SWT. Kenapa? Allah sebut dalam suratul Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Maksud sekali-kali tidak itu Allah tidak akan kurniakan mereka ini hidayah dan taufik. Allah tidak bersihkan hati mereka, melainkan Allah biarkan mereka ini, hati mereka rana ala qulubihim, ditutupi dengan dosa. Hati mereka ditutupi dengan dosa, maka dia tidak akan dapat dikatakan hidayah dan taufik daripada Allah. Sapu belaka. Tak merasakan keseronokan apabila nak tiba bulan Ramadan. Tak ada rasanya, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah. Itu dikatakan Rabbana, dikatakan apa, doa dalam bulan Rajab ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina, Rabbana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan menggantungkan harap kepada Allah SWT. Allahumma barik lana fi Rajab. Allah, ya Allah Tuhanku, aku mohon keberkatan kau kurniakan kepada aku dalam bulan Rajab, sehingga bulan seterusnya kepada bulan Syaban, sehingga bulan atau dikatakan Ramadan. Kita minta, kita ahli minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kenapa dalam bulan Rajab ni umpama kita ni, atau saya katakan tadi, bertatih-tatih, ataupun kalau orang nak menanam mula-mula, nak dikatakan mula berkebun, ataupun mula sudah hendak menanam semula tanaman padi, bulan ni tanam padi, tanam benih, Sya'ban akan keluar padi, sudah nampak benihnya. Lalu bila dijaga sepanjang bulan itu, benih ini naik, tumbuh, lalu bulan Ramadan itu akan dituai segala hasilnya. Macam tu. Sebab kehidupan kita ni umpama padi dengan lalang. Kalau kita tanam padi, lalang akan naik di celah-celah padi, ataupun rumput yang akan tumbuh di celah-celah padi. Tapi kalau kita tanam semata-mata tanam rumput dan lalang, padi tak akan naik di celah rumput dan lalang tu. Kalau kita tanam padi, kita ambil akhirat, dunia itu umpama akhirat, lalang itu umpama dunia, rumput itu juga umpama dunia. Apabila kita tanam padi, rumput dan lalang akan naik di celah-celah padi. Apabila kita ambil akhirat dalam kehidupan dunia ini, dunia akan ikut serta dengan akhirat. Tapi kalau kita tanam rumput dan tanam lalang, padi tak akan naik di celah-celah rumput dan lalang. Ataupun dalam istilahnya, kalau kita ambil dunia sesungguhnya dalam kehidupan kita ni, ambil sungguh, tenggelam dengan dunia, padi tak akan ikut
Sebab tu dikatakan apa dalam surah Muhammad yang awal tadi disebutkan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahmu. Dunia ni senda gurau dan mainan saja. Kita tenggelam dengan dunia ni, sedangkan kita disuruh tenggelam, yang mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuk kamu, allazina amanu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama ni, fi silmi kafah, masuk sesungguhnya. Supaya itu jadi, saya katakan tadi, sekurang-kurangnya kita letak jadi orang mukmin, orang awam tapi orang mukmin. Bukan kita nak jadi sampai wali Allah. Sebab wali Allah itu kurnia daripada Allah, bukan kita boleh buat-buat, bukan kita punya usaha dia. Ya, cuba kalau Allah berkenan, Allah akan angkat dia jadi wali. Tapi kalau tak jadi wali, kita ni bising macam kuali. Kuali li juga ujung dia, tapi kuali bukan wali. Bising macam tu, bising macam kuali kena pukul tu. Macam tu kita ni, duduk tak tahu diam, bising, benda tak tahu apa. Kadang-kadang kita ni tak tengok. Kita kata sampai kita nak buat sesuatu perkara, kita kata ikhlas. Ikhlas tu diam lah. Dia tak cakap banyak. Kalau dia sebut, ni saya ikhlas, ni saya begini, siapa kata macam tu? Itu iklan, bukan ikhlas. Sampaikan beras pun ada tulis sendiri kan, ikhlas daripada. Tu kata iklan, diiklankan dekat plastik beras tu. Bukan ikhlas, ikhlas dia tak sebut. Ini kadang betul katakan, sebab apa? Nak merasakan dikatakan pujian daripada makhluk. Nak angkat supaya dia ni menjadi orang yang disebut-sebut dalam dikatakan ibadah. Supaya pun dikatakan diangkat dia ni orang yang bersedekah, pemurah hati dan sebagainya. Rupanya sebaliknya. Tak ada apa yang dimaukan melainkan pangkat dan kebesaran. Sebab tu bila pangkat dan kebesaran itu menguasainya, bila lama dia duduk di satu tampuk pemerintahan, akhirnya nak bawa dia turun pun payah. Umpama pokok pisang, daun dia tak gugur, betul kan? Allah tunjuk dekat situ. Itu sebagai petunjuk daripada Allah tentang orang yang dikatakan payah nak melepaskan jawatan ni. Bila dia duduk dalam keadaan yang dikatakan satu tempat yang tinggi istimewa, dia takkan lepaskan jawatan ni. Bukan gugur macam daun pokok nangka, daun pokok kelapa pun gugurkan. Pelepah kelapa tu pun jatuh. Tapi pokok pisang dah, dia mati, pokok dia layu, daun dia layu, dia masih lagi berpegang dengan apa dikatakan induknya. Dia cuma layu kat situ je. Mana ada kita tengok dia layu lepas tu putus. Melainkan kita ambil pisau, potong dikatakan dahan yang dah layu ni. Betul kan? Boleh faham? Kalau lama sangat duduk, tak mau turun, cantas lah. Macam tu ya. Sebab bila lama duduk, lama layu, tak tahu apa nak cakap, tak tahu apa yang dipimpin, tak tahu ke mana nak dibawa umat ni, sehingga akhirnya tertumpu kepada kehidupan dunia semata. Akhirnya itu dikatakan manusia yang dikatakan menjadi penghalang dalam kita beribadah. Pegang kuasa, lama merasakan hebat. Fir'aun lama tak perintah, 450 tahun. Datang Nabi Allah Syuaib, beritahu Nabi Allah Musa bagi tahu ke apa dikatakan Nabi Allah Harun itu akhi kepada ataupun saudara kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dia kelu, lidah dia kelu, dia tak boleh nak bercakap, melainkan yang faham cakap dia Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun sampaikan kepada Firaun, dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, memahyihkan kepada Nabi Musa, mengatakan sekiranya engkau dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah, Allah akan tambahkan lagi kehidupan kau selama 450 tahun dalam keadaan rahmat dan keridhaan Allah. Firaun diam waktu itu. Sudah terfikir nak terima tawaran Tuhan kepada Nabi Musa. Tapi disebabkan adanya dikatakan penasihat 25% yang duduk sama dengan dia, akhirnya Haman Korun bagi tahu ke Firaun, dia kata kalau kau mengaku Tuhan Musa ni sebagai Tuhan kau,
nanti apa kata rakyat kau? Kaum Kibti mengatakan Firaun adalah Tuhan. Sebab tu dia dikatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Firaun berapa lama nak jatuhkan dia macam mana? Akhirnya Allah jatuhkan dia dengan tenggelamkan dia di dalam Laut Merah. Sebab apa? Terlampau lama pemerintah, terlampau lama memegang tampuk pemerintahan. Perkara-perkara yang selalu akan datang dalam dia tak boleh nak bezakan dah yang mana hak, mana batil. Sebab apa? Terlampau seronok dengan jawatan. Sedangkan benda itu semua adalah ujian daripada Allah SWT. Bukan disuruh kita ni pegang sampai kita mati. Sampai kalau nak jadi imam, selagi imam tak umur 60, kalau nak jadi imam, sekarang nanti semua imam muda sekarang ni berlaku dekat negeri Islam. Begitu. Masjid semua dah tukar-tukar imam semua, apa benda semua. Imam semua yang umur dulu 50 ke atas, 50 dekat nak masuk 60, dipencenkan awal. Imam muda nak naik. Kalau dulu imam macam ni, kita sanggah dia, kau langkah banyak aku dulu. Imam dulu lah. Kalau kau nak yang jawatan imam, kau langkah banyak aku dulu. Apa? Dalam hal agama pun berlaku macam tu. Sebab dia rasa seronok dengan panggilan yang orang muliakan. Dia panggil dia sebagai Pak Imam, panggil dia sebagai YB, panggil dia sebagai Tuan Direktor dan sebagainya. Rasa megah, rasa bangga dengan jawatan. Rupanya dunia je. Sebab Allah tak pandang kemuliaan seseorang itu dengan pangkat dan kebesaran. Allah tak pandang seseorang itu sebagai mulia di sisinya dengan sebab ada kekayaan. Kalau dua-dua ni, kekayaan dan pangkat kebesaran ini menjadi mulia di sisi Allah, niscaya Firaun dan Haman itu sudah mulia di sisi Allah. Kenapa? Mereka kaya kan. Firaun berapa dikatakan maknanya tadi, kawasan jajahan dia besar kan, bukan kecil. Sehingga kan itu dikatakan dia berani mengatakan itu, dikatakan disebutkan tadi itu ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Dia buat pengakuan gitu. Sehingga akhirnya dia tak mahu mengaku yang Nabi Musa itu adalah pesuruh Allah SWT. Salah seorang daripada Rasulullah, yang mananya tadi dilantik dia sebagai ulul azmi. Ada 5 orang je, bukan semua Nabi yang dilantik menjadi ulul azmi. Kalau kita tengok Nabi semua ada 125,000. Nabi saja ada 125,000. Yang menjadi Rasul 313 orang. Sama dengan jumlah tentera Badar. 313 orang Rasul. Tapi Rasul yang menjadi itu dikatakan diberikan pangkat sebagai ulul azmi ada 5 orang saja. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Mereka ni juga digunakan kitab, dikatakan ataupun sekurang-kurangnya suhuf, lembaran-lembaran yang menjadi dikatakan panduan untuk mereka membawa umat mereka ke jalan Allah SWT. Sehingga kan mereka ni akhirnya menjadi penentang. Kenapa? Sebab dunia. Mereka suka dengan kehidupan dunia ni. Sebab mereka ni orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mabuk, zina dan sebagainya, benda itu berlaku zaman Rasulullah SAW. Tapi bila Rasulullah SAW datang, itu dikatakan dia sebagai rahmatan lil alamin. Datang membawa rahmat dengan membawa apa dikatakan Al-Quran dalam kehidupan. Datang kita dalam Al-Quran sudah sebut apa yang saya katakan tadi, walan tarda angkal yahudu, tidak akan reda dan Yahudi dan Nasara apabila kamu tinggalkan kehidupan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita tinggalkan. Kita kutuk Yahudi sebab ubah kitab Taurat. Kita kutuk Nasara sebab dia ubah kitab Injil. Kita kutuk orang Islam, kita kutuk orang kafir, kita kutuk Yahudi dan Nasara, tapi kita ubah apa yang ada dalam Al-Quran. Bukan ubah, kita sanggah apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita nak puaskan hawa nafsu kita dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita rasakan dunia inilah segala-galanya. Itu dikatakan tadi, bila dikatakan bila mereka bersama-sama dengan orang yang beriman, orang-orang yang munafik, qalu amanna, aku pun beriman kepada kamu. Beriman juga dengan Allah. Bukan kami tak nak dengan agama, tapi mereka kembali kepada puak-puak mereka dengan dikatakan dalam kaum mereka ataupun
Kami bukan nakkan Islam, kami main-main saja. Islam, saya katakan tadi, yang utamanya diletakkan akidah itu, akidah rububiyah dan ilahiyah. Ilahiyah, sifat-sifat Allah yang ada 41 itu. Sifat Allah yang wajib kita tahu 20, yang mustahil 20, sifat harus bagi Allah ada 1. Itu yang terkandung dalam akidah ilahiyah. Kena tahu, ya. Sebab itulah kekuatan dan pegangan dalam simpulan yang disebut aqaid. Aqaid itu maksudnya simpulan tali, yang kalau kita ambil tali itu kita simpulkan, kita tarik. Simpulan itu nama dia aqaid. Aqaid itulah daripada kalimah akidah. Akidah maknanya simpulan yang diikat, apa dikatakan sampai tidak terlerai simpulan ini berpegang dengan, kalau kita katakan berpegang dengan agama Islam. Walaupun dalam keadaan kepayahan, kesusahan, kelapangan dan sebagainya, kita masih tetap pegang dengan Islam. Sebab kalau kita mempersendakan agama ini, lalu Allah akan persendakan kita balik. Jangan kita tengok, kita katakan, oh, kita dapat persendakan umat Islam, kita dapat tipu umat Islam dengan cara kita buatlah macam-macam tadi yang saya katakan. Daripada dulu macam-macam adalah istilah-istilah yang dikatakan supaya kita ni berpegang dengan apa Islam yang macam ni. Hadari, kemana Hadari? Hilang dah Hadari. Lain pula datang, lain pula naik. Islam cara lain pula. Lama-lama yang datang pula Islam macam ni. Bunyi ini lebih kurang macam tu. Nak bawa Islam macam ni pula. Ikut mana? Bukan dia ikut syariat. Dia bahasa syariat ikut dia. Macam-macam nak ubah. Tapi satu benda tak jadi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan balas balik permainan mereka. Allah akan jadikan mereka ini, atau dikatakan mereka yang mempersendakan agama, Allah putar balikkan mereka ini supaya mereka ini yang mendapat dikatakan yastahzi'un, dipersendakan, dipermainkan oleh orang-orang ini. Orang akan nampak sekarang bukan orang dikatakan bodoh. Orang tahu tentang agama. Orang tahu hendakkan agama supaya mereka ni kembali semula kepada Islam. Nak kembali kepada Islam itu macam mana? Nanti tadi kata cara hidup yang semula. Dunia jadi penghalang, manusia jadi penghalang. Yang lagi dua, syaitan dengan hawa nafsu. Syaitan akan ganggu kita ni, ataupun dikatakan menyesatkan kita ni, sebab dikatakan adu mubin. Dia akan membawa kita ini kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah SWT. Satu hari nanti kita di hadapan mahkamah Allah, lalu Allah tanya kita ni, kamu dulu hidup sebagai seorang Islam? Ya. Tapi kamu tak semayang, kamu tak puasa, kenapa? Ya Allah, syaitan ganggu aku, ya Allah. Syaitan ajak aku makan minum siang hari bulan Ramadan, tak puasa. Kita pun ikut. Lama-lama kita tuduh dia, apa dikatakan, menghalang kita ni daripada melakukan ibadah. Allah panggil syaitan yang selalu ganggu kita ni. Lalu ditanya syaitan ni, betul ke engkau ganggu dia dalam menjalankan ibadah yang aku perintahkan pada dia? Ya Allah, aku goda je, yang diikut siapa suruh? Apa kita nak jawab? Syaitan pun ada alasan dia. Dia pun takut juga dengan Allah. Bukan dia tak takut. Cuma dia sekarang ni jadi itu dikatakan ingkar dengan sebab istakbaru anha, sombong yang ada dalam diri mereka. Lalu mereka ni tidak mahu usjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ada sifat sombong dalam diri syaitan dan Allah. Dia bukan tak mau sujud kepada Allah, dia sujud kepada Allah. Sebab 7 petala langit ni banyak bekas sujud syaitan. Tapi dalam keadaan akhir ni disuruh sujud kepada Allah, perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, supaya dikatakan sujud itu sebagai penghormatan ke atas penciptaan Allah SWT yang sempurna ni. Lalu syaitan enggan. Sombong yang ada dalam diri dia. Dia mengaku ataupun dia mohon kepada Allah agar dia dapat menyesatkan umat Nabi Allah Adam, manusia ni semuanya akan ikut masuk ke dalam neraka jahanam bersama dengan dia. Bila kita bicara depan mahkamah, kita kata dia yang halang kita untuk beribadah, dia yang tak kasi kita ibadah. Syaitan ni panggil, dia jawab depan Allah, aku ganggu je, dia ikut aku siapa suruh. Kita
kita tak boleh cakap apa dah. Sebab tu dikatakan apa? Innallaha aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan ini itu dikatakan musuh Allah. Musuh Allah. Dia juga yang kita ikut. Sebab tu katakan tadi, kita kutuk Yahudi, kita kutuk Nasara, sedangkan Yahudi dan Nasara itu duduk dalam hati kita. Kita ikut semua. Terhijab kita ni daripada apa yang Allah Ta'ala suruh kita pegang. Pengakuan yang kita buat dalam solat itu sekadar tidak memberikan bekas apa-apa, melainkan menjadi perkara yang sia-sia belaka dalam kehidupan. Wallahu ta'ala a'lam. Cukuplah sampai kat sini. Panjang umur kita jumpa lagi insyaAllah. Boleh jadi bulan Ramadan pun tak sempat lah. Dan bulan depan tak tahulah. Kalau ada rezeki panjang umur kita jumpa, kita sambung lagi dua perkara yang menjadi penghalang kita dalam beribadah, iaitu termasuklah syaitan dan hawa nafsu. Panjang umur kita jumpa lagi insyaAllah pada masa yang akan datang. Aku qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Tidak ada siapa yang lebih tahu tentang kisah hidup kami ya Allah melainkan Engkau ya Allah. Tidak ada siapa yang lebih tahu tentang kejahatan yang kami lakukan ya Allah melainkan Engkau saja yang tahu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah di dalam keberkatan bulan Rajab ini ya Allah. Sebelum kami masuk ke bulan Syaban dan seterusnya dengan kemuliaan yang Kau kurniakan kepada kami, dapat kami merasakan kehebatan dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami yang seringkali lalai daripada mengingati kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Sedangkan Kau kurniakan nikmat untuk lidah kami ini berzikir dan membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Kenapalah lidah kami tidak mau berzikir dan tersangkut-sangkut ketika membaca ayat-ayat-Mu, sedangkan lidah kami lancar. Lancar selancar-lancarnya ketika mana kami mengumpat dan menggeji ya Allah. Sedangkan ada peringatan-Mu di dalam Al-Quran yang mana Engkau sebutkan cilaka orang yang mengumpat dan mengeji ya Allah. Jangan Kau biarkan lidah kami ya Allah tidak dapat menyebut nama-Mu yang mulia ya Allah. Izinkan lidah kami ini berzikir kepada-Mu ya Allah, mengingati kebesaran dan keagungan-Mu dalam kehidupan yang penuh dengan kelalaian ini ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami dalam keadaan berdosa ya Allah. Apatah lagi dalam kedatangan Ramadan ini nanti ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami dalam keadaan berdosa sehingga Engkau tidak memberikan keampunan apabila kami berada dalam bulan Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau bawa kami pada jalan keridhaan dan rahmat-Mu ya Allah. Kami tidak ada lain yang dapat membawa kami kepada petunjuk-Mu ya Allah melainkan Engkau membawa kami kepada jalan yang Kau redai. Ampunkan kami ya Allah. Tak ampunkan kedua ibu bapa kami ya Allah. Masukkanlah kami semua bersama-sama dengan umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah. Istajib ana doa'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.